Okay, kita masih tunggu dulu lah. Kita hanya akan start pada pukul 11 nanti lah ya. Untuk kelas 9 hari ni kita gabungkan dua-dua kelas tu ada hari ni. Okey, selamat datang. Selamat pagi. Ya, Kishore Kumar. Okay, hari ni kelas 1M pun ada, 1A pun ada. Cuma 1M dah lewat sikit. Pukul 12.30. 12.30 sampai 1.30. 12.30 sampai 1.30 yang boleh boleh nak ngajar dua kali tu, join sekali ya. Kalau tak ada kelas BM untuk 1M tu boleh join sekali terus lah. Senang sikit. Okey, selamat pagi Kishore Kumar ya. Okey, kita tunggu dulu rakan-rakan yang lain. Okey, selamat datang dan juga selamat pagi Razik. Oh, udah left. Udah left baru masuk. Ai, mana gaya ni. Wah. Aduh. Oh, ada balik. Oh, siapa? Kishore Rise a Hand. Okey lah. Petik-petik lah dulu. Sementara apa? Menunggu rakan-rakan yang lain untuk masuk ni. Petik-petik. Petik lah apa-apa yang patut kan. Nak tengok main drum pun boleh. Tapi tak pandai lah main drum. Okey, kita akan bermula pada pukul 11.30 lagi. Lebih kurang 6 minit lagi. Okay. Untuk kelas besok dan juga hari Jumaat, kita tak ada kelas Google Meet lah. Kita ada kelas offline saja. Nanti saya hantarkan rakaman ya. Lepas tu kamu akan bercuti Sabtu Ahad. Kita ada seminggu lagi kelas. Lepas tu baru cuti panjang sempena Raya Haji. Ni apa, Christina dah siap kerja lah. Dia bagi WhatsApp. Dia bagi Telegram. Dah siap kerja katanya. Tapi tak boleh lawan Danish lah kan. Belum kelas start dah siap. Aduh. Aduh. Okey, selamat datang dan juga selamat pagi Tineshwar. Selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi. Okey, sementara menunggu rakan-rakan yang lain. Okey, kita pun faham kalau buat kelas di rumah ni lama-lama dia penat lah, letih, penat kan. Jadi lama-lama boring nak kena pakai sistem lain-lain sikit. Saya tengah belajar sistem lain-lain ni. Mana buat ni? Okey, selamat datang Akil Amsyar. Selamat pagi. Pada hari ini kelas Bahasa Melayu untuk satu mahir tak ada lah tu. Dah tak ada tu, boleh join kelas saya ni. Lega sikit saya, tak payah apa dua kali mengajar. Kalau tidak, kita hantar saja rakaman link YouTube yang ni lah. Okey. Sementara tu kalau dalam paparan handset tu kalau dapat dilihat, nanti tak tahulah kamu dapat lihat ke tak dapat lihat.
Nampak ada gambar Razik. Saya pakai komputer sebab pakai komputer dia besar dia punya ni. Ni nampak lah Razik. ah, ya, Razik ni tak masak kot hari ni. Tak ada masak-masak hari ni. Tak ada. Aduh, baik. Nanti boleh buat konten YouTube. Ah, macam Adam Haikal. Ada apa, saya tengok lama dah tak unboxingnya tu. Biasa ada unboxing. Tak ada dah barang Razik boleh juga. Tak ada idea. Dah tak ada idea. Okey lah. Baguslah daripada sekolah rendah lagi dah buat kan. Baguslah tu. Tak ada apa berlakon kan. Ada lah. Agaknya ada cikgu suruh buat kat ni. Mau berlakon ni ada macam-macam lah teknik-teknik yang buat. Bagus juga. Simpan lah kamu punya. Saya pun simpan saya punya video rakaman ni. Dekat dalam YouTube lah sebab cikgu sains sekolah rendah ajar. Bagus ya. Konten YouTube kan ni cuma lah, tapi nak kena ada internet lah dekat rumah nak kena ada internet. Betul, kita nak kena upload rajin, nak kena edit, tu kena rajin lah. Tapi kat sekarang dekat handset pun boleh pakai KineMaster tu dah boleh. Tapi saya malas. Saya pelasah terus je, tak ada edit. Terus masuk. Ini pun sama. Video rakaman ni pun sama. Ni tak ada edit dah ni. Ni jalan, ni rekod, jalan terus masuk. Cuma tak stream terus. Kalau stream mau sangkut ni. Laptop tak apa-apa power untuk direct streaming. Yang lain pun sama. Kalau boleh ada YouTube channel, tapi dah ada Google Gmail punya account tu dah boleh buat dah. Senang sangat je. Cuma tinggal upload sahaja. Cuma upload tu nak perlukan internet yang kuat sikit lah. Tidak lambat lah upload siap. Siapa-siapa pun boleh buat lah. Try lah apa-apa konten yang kamu rasa boleh orang tengok. Budak apa pun, remaja-remaja sebaya kamu tengok, seronok. Okey, boleh lah. Okey, selamat datang dan juga selamat pagi Alaini Patini. Okey. Thank you for joining us for today. Okey, dah 11.30. So, kita akan teruskan dengan kita punya pembelajaran pada hari ini. Okey, pada hari ini adalah Sains tingkatan 1. Tajuk masih lagi dalam tajuk jadual berkala. Jadual berkala ini bab 6, jadual berkala. Kita ada 9 bab saja. Saya pun tengok ada 9 bab. Kita dah bab 6 nak habis dah. Besok boleh habis bab 6. Minggu depan bab 7. Relax tu dia ada 9 bab saja. Sudahnya kalau sekolah tak payah belajar dah. Dah habis. Tapi janji buat modul dalam buku modul tu kena buat Okey. So kita teruskan. Okey, untuk hari ni kita akan belajar. Untuk hari kita dah belajar satu unsur. Pengelasan bagi unsur. Unsur ada bukan logam, tu unsur. So sekarang ni kita nak belajar mengenai campuran pula. Okey. Seperti mana yang kita tahu, unsur tu hanya satu unsur dah. Kalau zinc je semua. Kalau dia kata oksigen je semua. Okey, itu nama dia unsur. Kalau campuran, ini bermaksud dia bercampur. Okey, tengok campuran dia lain sikit. Campuran dia, saya pun kena tengok paparan dulu. Dekat saya punya handset juga. Supaya saya tak adalah saya ngajar tu laju je, dia punya paparan tak keluar lagi. Okey. So dekat dalam paparan handset ni patutnya kamu dapat tengoklah. Campuran terdiri daripada dua atau lebih unsur. Dua atau lebih unsur maksud dia.
2 atau lebih unsur. Boleh 2, boleh 3, boleh 4. Atau sebatian yang bercampur secara fizikal. Campuran ni kita boleh asingkan dengan mudah lah, bukan nak kata mudah sangat. Tapi lebih mudah untuk diasingkan. Okey. Sebab dia tak bergabung. Okey. Sebab dia tak bergabung. Okey, kalau ikutkan, kalau kita boleh lukis, kita kan, tengok ni, saya lukis sekejap Kalau boleh lukis dalam bentuk bulat-bulat Kalau katakan unsur kalau dalam bentuk bulat dia macam tu. Kalau zinc semua zinc. Katakan Zn zinc. Okey. Macam tu zinc unsur. Ini kita panggil unsur. Kalau dia campuran, ini bermaksud kalau dalam satu bekas tu, kata ini dalam satu bekas. Katakan ini dalam satu bekas. Bukan apa-apa lah kan. Ini contoh je. Kalau campuran tu bermaksud ada zinc. Ada zinc. Katakan dia nak gabung apa dengan udara, dengan oksigen. So ada oksigen pula. Dia tak bertemu pula. Bukan tak bertemu. Dia tak bergabung lah. Dia bercampur je dalam tempat tu. Kalau sebab ni campuran. Kalau sebatian, tapi kita tak belajar lagi, dia mesti bergabung. Dia bergabung. Dia bergabung macam tu lah. Okey. Padam je. Okey. Dia bergabung. Dia mesti bergabung lah. Kamu tengok. Kamu akan nampak dia. Kamu akan nampak dia bergabung. Bila bergabung ni, maksudnya dia susah. Bila dia dah bergabung, dia susah untuk dipisahkan. Kalau dia bercampur, dia masih boleh mudah sikit dipisahkan. Tapi ada cara-cara dia lah. Sebab tu dia kata dia bercampur. Ini ayat ni saya besarkan ayat ni. Campuran ini adalah bercampur ni ayat ni. Nanti kalau sebatian nanti dia bergabung. Bercampur ni kita campur dua-dua. Tu kita nak bagi faham dia campuran. Contohnya contoh campuran Okay, contoh campuran ni paling terbaik sekali mudahlah. Air batu campur. Air batu campur ni walaupun kita campur nanti kita boleh asingkan juga. Kita boleh asingkan dengan jagung dia, dengan cincau dia, aisnya so kita boleh asingkan. Kalau kita boleh asingkan tu, kita panggil dia campuran. Ini senang. Sama juga dengan air, koktail. Koktail dengan ada apa? Nata ada kokonya ke, tahan bantai takut nanas ke, apa lagi buah-buahan, apple lah, apalah. So kita boleh asingkan nanti. Bila kita boleh asingkan dengan kaedah fizikal, so itu nama dia campuran. Okey. So itu campuran lah. Kaedah pengasingan campuran. Okey, kita akan cuba nak buat pengasingan campuran. Ada banyak teknik. Yang pertama kita akan belajar ni teknik ni kita akan belajar teknik pengasingan. Kalau kita boleh asingkan dengan cara ini, maksudnya itu campuran. Yang pertama sekali penurasan. Okey, penurasan ini yang pertama, penurasan. Okey, penurasan ini kita ada kertas turas. Okey, ataupun kalau tak ada kertas turas, kamu ambil tisu ke apa ke kan yang boleh menyebabkan bahan tu tertinggal. Contohnya katakan air dengan pasir. Kamu turas guna kertas turas. Air turun. Pasir tinggal. Itu nama dia penurasan. Okey. Ada macam-macam kaedah lagi lah. Ada penyulingan. So ini nombor 2, penyulingan. Penyulingan ni nak kena ada masak. Nanti saya tunjuk dekat bawah lah. Macam mana eksperimen ni. Nak kena masak. Jadikan dia uap air. Sejukkan. Nanti dapat air. Itu nama dia penyulingan. Pemisahan menggunakan magnet. Ini paling mudah sekali lah. Tabur besi. Serbuk besi. Tabur sulfur. Macam mana nak asing? Takkan nak pakai tangan. Tak boleh. Kena guna magnet. Tarik lah guna magnet. Serbuk besi akan sangkut dengan magnet.
sulfur akan pergi dekat bekas terbalik. Itu nama dia pemisahan menggunakan magnet. Kalau boleh guna kaedah tu, nama dia, benda tu campuran. Pengenapan. Pengenapan dia maksudnya satu benda tu masuk dalam air, dia akan tenggelam. Semua tenggelam, keladak-keladak tenggelam. Okey, itu nama dia pengenapan. Okey, yang timbul air, yang bawah tak nak ambil. Tu pengenapan. Pengapungan pun sama. Pengapungan cuma dia terapung pula. Benda-benda yang ringan dia akan terapung. Di atas air lah. Okey. Kromatografi. Kromatografi ni warna. Warna pun boleh diasingkan. Kalau tak percaya, ambillah pen marker, titik satu, pen marker ke pen ke ya. Pen yang dah buat kekal tak boleh, susah sikit. Maka masukkan dekat kata A4 ke, titikkan je. Masukkan dalam air, celupkan dalam air. Nanti dia akan naik warna. Dia akan naik warna. Kalau hitam pun dia akan naik warna. Biar punya kuningnya, merahnya. Sebabnya dia terhasil daripada campuran warna tu. Itu nama kromatografi. Penapisan. Ni paling senang ni lah. Tapis lah. Tapis. Macam mana nak hasilkan serbuk teh dengan airnya? Pakailah penapis kan. So itulah adalah kaedah-kaedah yang digunakan untuk mengasingkan campuran. Okey. So semua sekali ada 7 kaedah. So kita akan tengok satu persatu lah. Okey, teknik pengasingan campuran bergantung kepada sifat fizik. Sebesarkan sikit. Sifat fizik dan juga jirim bahan-bahan yang terkandung dalam campuran. Tengoklah yang mana yang sesuai. Yang tengok campuran dia campuran apa. Yang mana yang sesuai. Nanti kita akan tengok satu persatu lah. Bahan yang hendak diperolehi daripada campuran tersebut. Okey. Katakan air dengan serbuk teh. Air teh dengan serbuk teh. Nak air teh je, serbuk tak nak. Guna kaedah apa paling sesuai? Ada penapisan. Okay. Ada penurasan. Okey. Kita akan tengok. Macam ni. Dia kata ayah dia nak asingkan air kopi dengan serbuk kopi. So anak dia kata kenapa guna penapis? Okay. Bila guna penapis ni, serbuknya akan tinggal dekat atas. Airnya akan jatuh ke bawah. Gunalah penapis yang sesuai, yang halus. Jangan kau taruh penapis yang nak perah santan tu. Tak boleh lah, tu besar lubangnya. Jadi pilih yang sesuai. Okey, yang pertama tadi kaedah penurasan. Okey. Kaedah penurasan ni seperti yang saya cakap tadi, kita guna kertas turas. Okey. Kertas turas adalah makmal warna putih tu. Ni dia kata ni guna kertas turas. Sebab ini kertas turasnya. Bila kertas turas tu kita taruh air dan juga serbuk kopi. Serbuk kopi akan tertinggal dekat kertas turas. Air akan masuk kat dalam. Ini dalam botol katnya. Okey. Dapatlah kita minum tanpa serbuk. Tu namanya kaedah penurasan. Ini teknik dia. Okey. Dalam buku teks ini teknik eksperimennya. Dekat sini ada kertas turas. Ni dia tulis kat sini lah. Kita turas kat sini. Ini dia kata ini campuran pasir dengan air. Itu campuran pasir dengan air. So mudahlah guna kertas turas. So nanti pasir akan tertinggal dekat atas, hasilnya akan kat bawah. Okey. Itu nama penurasan. Ini kaedah dia. Ini kaedah eksperimen. Kalau dekat sekolah, bolehlah kita buat eksperimen. Tapi udah dekat rumah, tak bolehlah nak buat eksperimen. Kena cari dalam YouTube. Tengok video-video yang lama-lama. Apa kebaikan PDPR ni? Apabila dia berada di rumah. Ibu bapa untuk belajar, ibu bapa membenarkan kita memiliki handset. Nampak? Kita pegang handset tu, nampak? Dapatlah handset. Kalau tidak, tak merasa. Sekarang ni, dah semua orang ada. Kata satu dah ada dah. Cuma jangan ambil kesempatan lah. Kadang-kadang ialah main game kan. Jangan lama sangat main gamenya. Mak ayah semua menolong kita buat kerja tu, kena tolong lah. Jangan main game je.
kaedah penyulingan. Okey. Penyulingan pun boleh. Penyulingan lagi bagus. Ini kalau katakan apa air suling ke, air yang tulen, air yang sedap, kita guna kaedah penyulingan. Apa-apa air kotor pun boleh minum. Kalau guna kaedah penyulingan. Cuma sanggup tak sanggup je. Tapi dia bersih. Okey, kaedah penyulingan ini dekat sini dia gunakan air dengan alkohol. Okey. Air dengan alkohol lah. So dia nak asingkan air dengan alkohol tersebut lah. So dekat sini nanti ada wap air naik. Nampak okey, besar sikit. Okey, nanti ada wap air naik, wap. Wap tu akan pergi sini. Okey. Bila dia sejukkan semula, ini yang bukan air yang kat sini bila dia sejukkan semula, bila dah lalu buat tu, nanti yang ni air yang disejukkan, air yang disejukkan tadi tu akan masuk kat sini. Yang haba tadi tu dia akan lalu sini. Okey, haba tu lalu kat kawasan sini. Biarkan sikit. Haba tu ni air dalam bentuk wap tu akan lalu kat kawasan sini. Ini yang ni air yang lain. Yang air keluar, air masuk tu air lain tu. Tu air paip biasa. Yang haba tu, yang haba tu yang kita nak. Haba tu bila kena air paip biasa ni dia akan jadi cair baliklah wap tadi. Akan jadi cair sikit-sikit lah. So ini teknik penyulingan. Ini teknik yang paling baik sekali sebenarnya. Untuk dapatkan air suling, air tulen. Gunalah apa-apa. Kaedah kotor ke apa ke. Air kotor ke. Kalau dekat Singapura, dia guna air kencing. Yang main. Nak disuling air kencing tu. Okey, masuk ke dalam sini. Boleh minum balik. Boleh minum. Tapi tengok tak lalu lah. Okey. Yang seterusnya. Ini minyak wangi. Minyak wangi pun boleh. Kaedah penyulingan. Besarkan sikit. Minyak wangi. Pun sama juga. Okey. Ambil. Dia kata. Cantumkan dua ni. Cantumkan pula dah. Campurkan dua ni. Air dengan bahan-bahan pewangi ni. Dengan bunga-bunga ni. Masakkan. Nanti dapat wap. Ni wap air ni. Yang ditunjukkan yang original dekat dalam gambar tu. Wap tu. Wap tu pergi sini. Wap tu pergi masuk sini. Nanti dekat sini kondenser ni. Ini kondenser ni untuk sejukkan. Sejukkan wap tadi. Bila wap tu dah sejuk. Dia akan jadi titisan-titisan air. Bila dah jadi titisan air. Bila dekat sini. Kalau minyak. Campur dengan air. Minyak akan dekat atas. Air akan kat bawah. Jadi dapatlah kita hasilkan minyak wangi. Ambil yang atas. Yang atas tu minyak wangi. Yang bawah tu air. Jadi ini kaedah penyulingan untuk menghasilkan minyak wangi. Pun boleh juga. Okey. Ambil yang atas. Dapat minyak wangi. Okey. Minyak wangi ni campuran ada bunga, ada pokok pokok gaharu yang mahal sah ni, pokok gaharu lah. Dia menghasilkan minyak wangi Kaedah pemisahan menggunakan magnet. Nak campuran ni kita boleh asingkan dengan menggunakan magnet. Contoh dekat sini dia bagi katakan besi yang berselerak dengan plastik. Katakan besi dengan berselerak dengan plastik ke, ataupun dekat sini dia kata besi, nikel, kobalt, contoh logam yang bersifat magnet. Emas, gangsa, aluminium pula adalah contoh logam yang tidak bersifat magnet. Okey. So boleh diasingkan juga. Okey. Ambil. Ini kalau tengok dekat sini besar lah dia punya magnetnya. Ni magnet ni besar lah. Dia boleh tarik lah semua sekali. Boleh asingkan antara besi dengan plastik ke, atau besi dengan logam yang tidak bersifat magnet ke. Okey. Ini kaedah pengasingan. Jadi campuran ni boleh diasingkan dengan kaedah-kaedah ni. Ni pun sama. Pentolak ni kan. Apa ni apa nama? Equator ke apa nama jentera ni. Okey, jentera berantai ni. Kalau nak buang-buang dia daripada sisa buangan, nak ambil besi saja, pakailah magnet. Magnet yang paling kuat sekali magnet yang paling kuat sekali dapatlah tarik besi saja. Yang
Plastik-plastik tu yang logam tidak bermagnet ni tinggal. Ni kalau dekat eksperimen dekat sekolah. Ni ada magnet bar. Ni pelajar selalu main. Langsung lekat dekat magnet bar ni. Sebabnya patutnya dekat kertas. Okey. Nanti bila dia terlekat, adalah dekat kertas tu lapik dia. Tapi itulah, dah banyak kali mengajar. Pelajarnya tak nak guna kertas, nak direct terus. Sudahnya melekat serbuk dekat sini. Bila melekat serbuk dekat magnet tu, macam mana nak asing pula? Dah kena tarik pula. Teknik tarik satu ke satu habis kotor tangan. Patutnya kena kertas ni. Itulah dia. Bila kita suruh pelajar buat lain buatnya. Macam-macam eksperimen. Pengenapan. Pengenapan. Pengenapan ni kalau tengok kat sini, ada air, ada pasir. Campurkan dua, pasir duduk bawah. Senanglah ambil yang atas je. Ini kaedah pengenapan. So, yang seterusnya, ni dia ni lah. Dia bagi tahu lah kaedah pengampungan. Pengampungan pun sama. Pengampungan ni minyak lah. Minyak biasa, minyak ni dia tak akan bercampur dengan air. Dia mesti, dia walaupun kita gabung, campurkan dua, tapi dia tak akan bercantum. Dia tak akan bergabung. So, kita boleh asingkan dengan mudah. So, dekat atas adalah minyak, dekat bawah adalah air. So, disebabkan minyak ni kurang tumpat daripada air, jadi minyak duduk di atas, air duduk di bawah lah. Kaedah kromatografi. Kaedah kromatografi ni nak tahu warna. Nak tahu warna lah. Warna-warna pewarna tu lah. Pewarna ni pun macam belajar pendidikan seni lah. Hasil campuran warna, sekian-sekian warna asas tu akan menghasilkan satu warna sekunder saja. Premier sekunder warna asas tu campur-campur, dapatlah satu warna baru. Tapi kita boleh asingkan warna tersebut. Bila kita asingkan ni, itu maksudnya kita tahu bahawa warna tu adalah campuran. Gunalah kaedah kromatografi. Kromatografi ni sangat mudah kalau ikutkanlah. Kaedah yang paling mudah sekali adalah saya cerita tadi, kamu ambil kertas A4, potong kecil jangan potong besar-besar. Mungkin halus 1 cm ke 1 cm kali berapa cm ya. Titikkan satu dakwat, pilihlah dakwat apa, hitam ke biru ke hijau merah ke. Kalau nak tengok color-color, kena titik banyak color lah. Asing-asing kertas lah, bukan satu kertas tu titik banyak color. Satu kertas macam ni, lukislah. Ni, saya hitamkan dulu. Ni katakan kertas A4 yang dah dipotong-potong. Titik lah, ni kalau merah. Katakan ada marker ke apa ke, pewarna ke, titik kat sini. Hitam. Apa-apa color lah. Dah. Okey. Setiap satu ni rendam dalam air, dalam bekas apa-apa lah. Dia rendamkan dalam air. Dalam ni ada air. Dalam tu ada air. Bekas lah, apa-apa. Rendam. Nanti bila dia dah basah, dia akan naik warna ni. Lama-lama dia akan nampak campuran warna apa. Kalau biru ni campur warna apa. So, kita dapat tahu bahawa warna ni boleh diasingkan. Bila dia asingkan, kita dapat buktikan bahawa warna adalah campuran. Okay. So, kita tengok penyataan ni sikit. Terdapat atlet yang menggunakan dadah yang diharapkan untuk meningkatkan kecergasan. Okay. Sampel air kencing diuji mengesan kandungan dadah dengan menggunakan kaedah kromatografi. Bila dia dadah, air kencing dia tu dia dah bercampur.
So nanti bila masuk je kertas kromatografi tu, nanti dia akan jadi warna. Dia air tu warna lain, tak tahu warna kuning apa kan. Nanti ada lain lah. So dia tahu, oh ni dadah lah, ada ambil dadah. Macam itulah kaedahnya. Kaedah kromatografi ni, itulah pemeriksaan warna lah. Ni dia punya. Ini adalah tekniknya lah. Bagaimana nak paling baik sekali lah. Ada lidi, ada kertas. Dia pakai kertas turas. Tapi kalau kertas turas dah tak ada dah kat rumah, try pakai kertas A4 kan. Titiklah warna sini. Masuk dalam bika, kenakan air. Nanti lama-lama yang ini akan serap dah basah tu, dia air tu akan diserap lah ni. Bila air tu dah serap sampai atas, warna ni akan luntur. Nanti dia akan naik lah dah ikut air yang serap. Dia nyerap air kan. Okey, dapatlah kaedah kromatografi nama dia. Okey, itu sajalah nampak ayahnya. Itu saja nampak ayahnya pada hari ini. Sebab ini sampai campuran saja. Besok dah sebatian. Tapi besok kelas offline je lah. Besok dah sebatian. Habis. Habis tu habis dah bab 6. Masuk pula minggu depan bab 7. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, habis. Kamu pun bercuti dengan riang-rianya. Setelah penat ber-PDPR ni. Okey, selesai. Habis untuk campuran. Ada apa-apa soalan? Biasa tak ada apa-apa. Itulah. Ada tanam pokok? Tak ada juga. Ulanglah pada masing-masing. Ada tanam pokok? Adalah. Tak ada tanam pokok? Tak adalah. Saya bagi apa band tu ikut siapa yang hantar. Hantar ada. Tak ada hantar? Tak ada lah. Saya tak ada paksa-paksa. Dia sebenarnya kalau nak dapatkan tahap penguasaan ni, nak tahu pelajar tu buat ke tak buat ke, dia cikgu cakap macam ni, dia buat. So siapa yang buat tu, kita bagilah tahap penguasaannya. Katakan yang tu 6. Saya cakap 6. Saya hantar lah. Yang hantar dapatlah 6. Macam tu je lah. Terpulang lah pada masing-masing. Saya dah pesan 2-3 kali. Kalau ni boleh hantar video. Dah ramai dah lah yang hantar. Tunjuk pada saya. Dua-dua kelas tu lah. 1M dengan 1A. Siapa ada buat tu, sempat lagi buat, boleh tunjukkan pada saya pada bila-bila masa. Dalam tempoh seminggu ni, kalau kamu boleh buat, lagi baik. Okey, ada apa-apa soalan? Dia menghampiri jam 12 dah ni sebenarnya. Dia 11.54. Saya mula tepat pada pukul 11.30 tadi. Biasanya kelas memang macam itulah. Dia setengah jam je. Setengah jam lagi tutorial. Suruh buat kerja. Tapi itulah, dah siap kedut saya. Dah hantar dah. Adam pula dah. Danish. Danish Azwan dengan Christina tadi. Siapa Christina yang hantar lah tadi. Tapi dia hantar waktu tengah live ni. Tengah-tengah ni tak nampak saya nak tengok nama kan tadi, tapi saya rasa je Christina tu, Christina Diana yang hantar kerja cepat lah. Satu lagi biasanya Ahmad Faris, tapi hari ni tak ada nampak lah pula. Ada Ahmad Faris kan. Macam saya tengok. Tak ada lah pula. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, kalau segan-segan ke apa ke, boleh WhatsApp kat sini. Kalau tak ada, WhatsApp kat sini, message kat sini dekat Google Meet ni. Kalau tak ada, tak ada apa-apa, kalau nak tanya apa-apa soalan dekat Telegram dengan WhatsApp boleh. Okey, itu sajalah untuk hari ini. Sains tingkatan 1 tajuk campuran. Kalau tak ada apa-apa soalan, kita boleh bersurai live meeting. Nama ni live meeting. Okey, assalamualaikum dan juga selamat sejahtera. Selamat pagi. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Ibu. Sama-sama.
Terima kasih, Cikgu. Ya, sama-sama.